Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Kisah pada malam ini datangnya daripada Ain Najwa. Kisah yang bertajuk Bersendiri di Rumah. Di sini beliau mengatakan, pengalaman seram ini yang dialami sendiri oleh kenalan Ain ketika tinggal seorang diri di rumah barunya kerana isterinya berada di Sabah. Memandangkan isterinya belum dapat kelulusan pemindahan kerja di Kuala Lumpur, maka terpaksalah Man, bukan nama sebenar, tinggal bersendirian di rumahnya untuk sementara. Dan inilah kisahnya. Kejadian ini berlaku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, Man baru saja berpindah di Semenyih, di salah sebuah kawasan perumahan taman yang baru. Kawasan perumahan itu belum ramai lagi yang tinggal ketika itu. Terdapat masih banyak lagi rumah yang kosong. Pada waktu itu, kawasan perumahan itu terasa sangat sunyi dan sepi, terutama bila waktu malam menjelang. Lampu jalan pun masih belum ada ketika itu, dan jika duduk di luar rumah seorang diri, memang terasa sangat menyeramkan. Boleh dikatakan, hanya 2-3 buah rumah saja yang berpenghuni waktu itu. Ada beberapa kejadian aneh yang mengganggu Man ketika berseorangan ketika berada di rumahnya. Setiap malam juga, dia kerap diganggu oleh jelmaan makhluk halus. Untuk menghilangkan rasa takut itu, hampir setiap malam selepas menunaikan solat maghrib, Man akan membaca surah Yasin di rumahnya. Pada satu malam, Man terasa letih sangat kerana telah bekerja seharian waktu siangnya. Man terasa mengantuk yang teramat sangat. Tetapi Man tetap berusaha melawan mengantuknya itu, dan usai solat maghrib, seperti biasa, Man akan membaca surah Yasin. Sedang Man khusyuk membaca surah Yasin, matanya sudah terlelap 2-3 kali, menyebabkan pembacaannya menjadi lintang pukang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Lebih kurang macam tu lah kot. Dalam waktu separuh mamai itu, tiba-tiba Man ternampak seperti ada tubuh yang besar bergelubung hitam berdiri betul-betul di hadapannya. Man menggosok-gosokkan matanya berkali-kali untuk memastikan apa yang dilihatnya. Astagfirullahalazim. Tubuh itu tidak bergerak, hanya merenung tajam ke arah Man saja. Setelah mengamati dengan teliti, baru Man tersedar yang di depannya itu adalah jelmaan lembaga hitam yang bermata merah dan bergigi taring. Man terkejut dengan kehadiran lembaga tersebut. Hilang mengantuknya tatkala itu. Dengan tubuh yang menggeletar, Man
meneruskan juga pembacaan surah Yasin sehingga lembaga itu menghilang dengan sendirinya. Selesai membaca surah Yasin, Man membuat keputusan untuk terus tidur saja malam tu. Terbayang-bayang lembaga tadi di ruang matanya. Dengan tenang, Man menutup lampu biliknya dan merebahkan badannya di atas katil. Perlahan-lahan dia menutup matanya. Baru saja hendak terlena, tiba-tiba Man terasa seperti ada orang memijak tilamnya dan tidur di sebelahnya. Apa ni? Ya Allah. Pantas Man bangun dari pembaringannya dan menoleh ke arah sebelah tempat tidurnya. Ternyata tiada sesiapa di sebelahnya ketika itu, melainkan hanya bantal peluk saja yang kelihatan. Man sudah mula berasa cuak. Siapa pula yang memijak tilamnya sebentar tadi? Man merebahkan semula badannya dan dia mulai membaca Al-Fatihah, 3 Qul dan Ayatul Kursi sebelum dia menyambung tidurnya. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku, sempat dia berkata di dalam hati sebelum melelapkan matanya. Pada hari berikutnya pula, Man pulang dari bekerja agak lewat sedikit kerana jadual kerjanya adalah shift petang ketika itu. Hampir pukul 12 malam baru Man tiba di rumahnya. Sampai saja di rumah, Man terus menuju ke tandas untuk membersihkan diri. Apabila badan sudah terasa segar, tanpa membuang masa lagi, Man terus merebahkan badannya di atas katil. Seperti biasa, Man akan mencapai bantal peluk dan memeluknya setiap kali ingin tidur. Sedang lena, Man diulit mimpi. Tiba-tiba, rongga hidungnya disengat sesuatu bau yang sangat busuk. Apa baunya? Busuknya. Bau apa ni? Man melihat jam locengnya di atas meja bersebelahan. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Man menjadi hairan, dari mana pula datangnya bau busuk itu? Baunya seperti bau bangkai. Man memandang ke arah tingkap. Ternyata tingkap semua ditutup rapat. Tetapi bau bangkai itu datangnya dari mana pula? Semakin lama, semakin kuat bau busuk itu menusuk hidung Man. Tiba-tiba saja, Man merasakan bantal peluk yang dipeluknya itu keras semacam. Tidak seperti sebelum-sebelum ini, lembut dan empuk saja. Man sudah berasa tidak sedap hati. Tidak berani dia hendak membuka matanya untuk melihat waktu itu. Oleh kerana tidak tahan dengan bau busuk dan memikirkan apa yang dipeluknya itu, dengan mata yang terpejam, Man menendang bantal peluk yang ada di dalam pelukannya itu. Benda tu terjatuh. Bunyi seperti sesuatu yang keras, macam nangka busuk. Berguling-guling, bantal peluk itu jatuh ke lantai. Bunyinya kuat, seakan bunyi seseorang yang jatuh dari atas katil. Man bangun dari pembaringannya dan merapatkan badannya pada dinding bilik. Tanpa diduga oleh Man waktu itu, tiba-tiba saja bantal peluk itu
terbangun dengan sendiri dan terus berdiri tegak di sisi katil Man. Rupa-rupanya yang Man peluk malam itu bukanlah bantal peluk, tetapi ianya adalah makhluk jelmaan pocong. Membuntang biji mata Man melihat pocong di depan matanya. Badannya menjadi kejung di atas katil, tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa ni, ya Allah? Tidak semena-mena. Pocong itu menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil memandang Man. Berderau darah Man dibuatnya. Man beristighfar di dalam hatinya. Dia membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran yang diingatnya. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah. Man menjerit sambil mengucapkan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Banyak kali dia menyebut perkataan Allahu Akbar. Tidak berapa lama selepas itu, kelihatan pocong tadi telah hilang. Dengan pantas, Man bangun dan terus berlari keluar dari biliknya. Man membuat keputusan untuk tidur di dalam keretanya saja. Apabila sudah siang, baru Man berani hendak masuk ke dalam rumahnya itu. Hari yang seterusnya, Man diganggu lagi. Ketika sedang bersiap-siap hendak pergi kerja, waktu itu jam pukul 5 pagi. Man yang perlu bekerja shift pagi ketika itu harus keluar awal dari rumahnya, memandangkan kawasan rumah dan tempat kerja Man sejauh 45 km perjalanan. Setelah bersiap-siap, Man pun keluar dari bilik sambil mencapai beg kerjanya. Sewaktu hendak keluar dari bilik, tiba-tiba Man ternampak satu bayang-bayang di balik pintu gelangsarnya. Man tidak nampak dengan begitu jelas kerana bayang-bayang itu terlindung dengan langsir yang menutupi pintu itu. Dengan perasaan yang sedikit takut, Man mengelak sedikit langsir di pintu gelangsarnya. Man nampak bentuk lembaga yang dikafankan, berbungkus elok, berdiri tegak dengan di pintu gelangsar itu. Man dah tercegat dan tidak tahu untuk berbuat apa-apa waktu itu. Kakinya seakan terpaku di situ dan melihat lembaga yang ada di balik pintu gelangsarnya itu. Ya Allah, time orang nak pergi kerja ni lah kau muncul, kata Man dalam hatinya. Tanpa membuang masa lagi, Man terus membuka langkah 1000, masuk semula ke dalam bilik. Allah, 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 ya Allah. Tidak jadi untuk pergi kerja awal. Terpaksa dia berbohong kepada bosnya yang dia masuk lewat pada hari itu kerana ada hal kecemasan. Pada pukul 7 lebih, baru Man berani keluar dari bilik dan terus saja dia pergi ke tempat kerjanya. Sambil memandu itu, Man terfikir-fikir untuk mencari seorang ustaz untuk melihat-lihat kawasan rumahnya itu kerana kerap sangat gangguan terjadi di rumahnya tu. Bimbang jika dibiarkan begitu lama, gangguan itu menjadi semakin mengganas pula nanti. Lagi pula, dia tidak mahu isterinya terkena gangguan yang sama apabila sudah berpindah ke rumah barunya itu nanti. Cuti hujung minggu, Man pergi ke sebuah rawatan syifa dan bertemu dengan seorang ustaz di sana.
Man menceritakan apa yang berlaku di rumahnya itu dan meminta Ustaz Madi pergi ke rumahnya untuk melihat. Ustaz Madi setuju dan berjanji akan datang pada malamnya nanti. Selesai menunaikan solat Isyak, kedengaran orang memberi salam dari luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Man membuka pintu dan kelihatan Ustaz Madi sudah berdiri di luar pagar rumahnya. Man mendapatkan Ustaz Madi dan menjemputnya masuk ke dalam rumah. Ustaz Madi melangkah masuk ke dalam rumah Man dan duduk di atas sofa. Setelah berbual beberapa minit, Ustaz Madi pun memulakan acara perubatan. Ustaz Madi mengimbas di setiap sudut rumah untuk mencari punca mengapa gangguan sering terjadi di dalam rumah itu. Ustaz Madi memerhati sekeliling dalam rumah Man. Mulutnya terkumat kamit membaca ayat suci Al-Quran. Setelah selesai melakukan pengimbasan di dalam rumah, Ustaz Madi keluar dan membuat di luar rumah pula. Bermula dari depan hinggalah di belakang rumah mereka berjalan. Saya dah scan. Gangguan ni bukan berpunca dari dalam rumah kamu, tapi ianya berpunca dari luar, kata Ustaz Madi. Dari luar, Ustaz? Ada yang membela ke, Ustaz? Setahu saya kat sini 2-3 orang je yang duduk, soal Man pula. Benda ni tak ada siapa yang bela. Ni jenis yang liar. Mungkin tapak ni dulu tempat mereka. Bila dah dibuat rumah, berkeliaran lah mereka agaknya. Tak ada tempat tinggal, terang Ustaz Madi. Dia suka masuk rumah kamu ni sebab rumah kamu ni belum pernah disemah dan tiada pemagar lagi. Nak pula kamu duduk seorang diri. Memang dia datang nyakat lah, kata Ustaz Madi lagi. Oh, macam tu Boleh ke Ustaz tolong pagarkan rumah saya ni? Tanya Man kepada Ustaz Madi. InsyaAllah boleh. Esok malam saya datang semula, balas Ustaz Madi. Baiklah Ustaz, terima kasih ya, kata Man sambil bersalaman dengan Ustaz Madi. Esok malamnya, Ustaz Madi datang seperti yang telah dijanjikan dan Ustaz Madi telah memagar seluruh kawasan rumah Man. Alhamdulillah, dengan bantuan Ustaz Madi di atas keizinan Allah SWT, sudah tiada lagi gangguan yang dialami oleh Man. Sejak dari itu, Man hidup tenang, aman dan damai sehinggalah ke hari ini. Sesekali tu, adalah juga rasa seram bila Man duduk di luar rumah pada waktu malam. Macam-macam bunyi menakutkan yang Man dengar, lebih-lebih lagi pada hari Khamis malam Jumaat. Itulah saja perkongsian Ain untuk kali ini. Pencerita sekadar ingin berkongsi pengalaman seramnya bila duduk seorang-seorang. Tapi sekarang isterinya dah dapat pertukaran di Kuala Lumpur. Jadi adalah penemannya sekarang. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar kisah ini. Sekian daripada Ain Najwa. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.